KPM. Bertemu lagi dalam diet dan nutrisi. Jadi pada hari ini kita akan terus kepada sport specific nutrition, yang mana kita akan fokuskan pemakanan kepada sukan-sukan tertentu. Jadi untuk kali ini kita akan membincangkan bagi nutrition strategies bagi sukan bola jaring. Sebelum itu kita lihat sedikit latar belakang tentang sukan bola jaring. Sukan bola jaring dimainkan oleh satu pasukan yang mempunyai 7 orang atlet kesemuanya, yang mana setiap mereka mempunyai posisi-posisi tertentu. Dan dalam satu pasukan mungkin boleh ada sehingga 12 orang atlet. Apa lagi yang kita perlu tahu tentang sukan bola jaring? Ia merupakan satu sukan yang menggunakan energy system, aerobik dan juga anaerobik semasa latihan. Begitu juga semasa pertandingan. Jadi atlet perlu makan dengan betul supaya dapat membekalkan tenaga bagi proses aerobik dan juga anaerobik. Atlet bola jaring memerlukan keupayaan ataupun kecekapan dalam menguasai bola. Skill-skill seperti strength, endurance, speed ataupun ketangkasan sangat penting bagi atlet bola jaring. Selain daripada itu, atlet bola jaring semasa sesi latihan akan fokus kepada individual skill menguasai bola. Seterusnya untuk shooting practices, membuat weight training, begitu juga team strategies weight training dan juga high intensity running ataupun sprint. Itu antara keperluan bagi sukan bola jaring. Dan sukan bola jaring ini sangat popular di Malaysia dan kebiasaannya dimainkan ataupun dimulakan daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat elite ataupun master. Kita akan lihat sedikit bagaimana struktur permainan bola jaring supaya nanti kita boleh kaitkan dengan nutrition strategies untuk bola jaring itu sendiri. Bola jaring dimainkan dalam 4 kuarter mengikut international. Ia dimainkan dalam 15, 2, 15, 15, 3, 15, kemudian rehat 5 minit, 15 minit, 3 dan 15 minit. Itu adalah 4 kuarter, yang mana setiap satu kuarter membawa kepada 15 minit tempoh permainan. Jadi atlet mungkin akan bermain sepanjang 1 jam permainan. Dan kita lihat pula kepada physical karakteristik untuk atlet bola jaring. Mesti ramai nak tahu macam mana sebenarnya physical karakteristik untuk atlet bola jaring. Mengikut kajian, atlet bola jaring kalau peringkat sekolah, percentage body fat tidak begitu rendah tapi tidak juga terlalu tinggi. Tetapi untuk elite level, disebabkan oleh training load, dia mungkin mempunyai peratusan lemak yang lebih rendah. Mungkin jadi untuk atlet yang pada level yang lagi tinggi, dia akan fokus untuk body composition ataupun body komposisi yang mempunyai lebih rendah lemak tubuh berbanding dengan atlet-atlet remaja. Dan kita mesti tahu juga untuk atlet bola jaring, ketinggian juga adalah satu advantage. Mungkin tidak diletakkan dalam mana-mana kriteria wajib, tetapi sekiranya ketinggian itu mencapai tahap yang ditetapkan, ia adalah satu advantage untuk sukan bola jaring untuk dia lebih perform dalam sukan bola jaring itu sendiri. Dan pada masa yang sama, setiap position di dalam sukan bola jaring akan berada pada kedudukan tertentu. Dan disebabkan oleh kedudukan tertentu ini, kita akan dapat mengetahui bahawa setiap mereka akan bergerak dengan distance yang berbeza. Jadi tentu kalau bergerak dengan distance dan berbeza, kawasan yang berbeza, jadi keperluan tenaga mungkin akan berbeza antara satu individu kepada individu yang lain. Contohnya, center akan bergerak lebih banyak berbanding dengan posisi-posisi yang lain. Jadi keperluan untuk center ataupun wing mungkin lebih jika kita nak bandingkan dengan posisi lain di dalam sukan bola jaring itu sendiri. Jadi mereka yang bermain dengan sukan bola jaring perlu tahu
bagaimana permainan ini dimainkan dan bagaimana kita nak kaitkan bahawa nutrition ataupun pemakanan itu salah satu faktor yang boleh mempengaruhi walaupun sedikit tetapi ia sangat penting yang mana ia boleh membantu meningkatkan prestasi atlet di dalam sesi latihan juga di dalam sesi pertandingan. Nantikan kupasan selepas ini untuk nutrition strategi bagi sukan netball ataupun bola jaring. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan terus melihat strategi pemakanan bagi sukan bola jaring. Bagi sukan bola jaring, untuk keperluan individual, keperluan tenaga individual, ia bergantung kepada body komposisi atlet itu sendiri, training load dan juga keperluan untuk general height. Dan ini perlu dikira berdasarkan individu. Di sinilah datangnya peranan sports dietitian ataupun sports nutritionist untuk membantu atlet mengira keperluan secara individual. Dan kalau untuk remaja, dah tentu kita nak fulfill bukan sahaja keperluan atlet itu sebagai seorang atlet, tetapi juga keperluan nutrien ataupun makronutrien untuk tumbesaran atlet tersebut. Jadi ia sangat individual dari segi pengambilan tenaga secara individual. Tetapi untuk general eating bagi sukan bola jaring, kita perlu fokus kepada semua makronutrien yang diperlukan. Atlet perlu tahu yang atlet perlu mengambil jumlah karbohidrat yang mencukupi pada setiap hari pada sesi latihan maupun pada competition ataupun masa pertandingan. Jadi perlu diterapkan dalam diri atlet bahawa karbohidrat itu adalah sumber tenaga yang paling utama, bukan protein. Kemudian pengambilan protein. Pengambilan protein juga penting untuk tujuan repair muscle dan juga untuk recovery. Jadi fokuskan kepada pengambilan karbohidrat yang mencukupi, fokuskan kepada pengambilan protein bukan sahaja mencukupi tetapi perlu diagihkan dengan sempurna. Bila kita sebut sports nutrition, maksudnya dia bukan sekadar nutrien tapi timing of the nutrient itu sangat penting yang mana ia boleh membantu meningkatkan prestasi atlet itu sendiri. Kalau ada karbohidrat, ada protein, kita juga ada lemak yang mana kita perlukan untuk fungsi-fungsi tubuh yang lain. Jadi semua makronutrien diperlukan. Seterusnya vitamin dan mineral yang kita tak boleh lupakan dan kita masih perlukan hasil daripada pengambilan makanan yang seimbang. Bagi sukan bola jaring, kita move on kepada pengambilan air. Satu lagi nutrien yang penting tapi selalu dilupakan. Kita dah lihat tadi struktur sukan bola jaring akan ada banyak pergerakan melibatkan speed, melibatkan ketangkasan atlet itu sendiri dan juga decision making. Okey, jadi kita tahu keperluan air sangat penting bukan sahaja semasa latihan tetapi setiap hari. Jadi atlet patut pastikan atlet ada good hydration setiap hari sebelum pertandingan lagi. Monitor urine sendiri supaya tidak dehidrasi. Kenapa dehidrasi ini tidak baik untuk performance? Kita kena tahu yang 2% kehilangan air akan menyebabkan atlet kurang fokus, mengganggu atlet membuat keputusan dalam sukan dia sendiri, bergantung kepada environment juga. Kalau kita lihat atlet itu banyak kehilangan air daripada perperluan, jadi perlu alert untuk menggantikan semula air supaya di dalam game ataupun training tidak berlaku dehidrasi. Begitu juga dengan keadaan yang sama ada aircon ataupun tidak, perlu diingatkan untuk atlet sentiasa mengambil ataupun minum air apabila ada peluang untuk minum air. Okey, itu berkaitan dengan air. Seterusnya kita akan lihat bagaimana pula pemakanan untuk netball players sebelum, semasa dan selepas. Okay, bila kita sebut sebelum,
kadang-kadang ada isu yang mana atlet dia tak makan sebelum pertandingan. Yang ini sangat penting sebenarnya. So, kita akan move kepada sebelum, semasa dan selepas. Bagaimana kita nak pastikan atlet bola jaring ni dapat kekalkan pemakanan yang bagus sebelum, semasa dan selepas. Bila kita tengok sebelum, kadang-kadang ada atlet yang mungkin kata saya tak bolehlah makan sebelum game, saya rasa tak selesa. Sebenarnya dia kena faham yang kita makan sebelum pertandingan untuk pastikan kita ada tenaga semasa pertandingan itu sendiri. Kita nakkan atlet kita ada tenaga dan tidak terlalu lapar semasa dia compete. Tapi bila kita nak makan, kita akan suggestkan untuk makan 3 hingga 4 jam sebelum untuk hidangan yang utama. Jadi dia ada banyak masa untuk proses penghadaman. Atlet akan ada tenaga sewaktu competition. Agak bahaya juga kalau atlet makan terlalu dekat dengan pertandingan, kita memang nanti akan ada ketidakselesaan di dalam perut sebab masih ada makanan yang belum dicernakan, yang mana dia dah tentu akan mengganggu prestasi atlet itu sendiri. Pastikan pada masa ini minum air yang secukupnya untuk kekalkan hidrasi. Okey, bila kita move on kepada semasa, dia dah start dia punya game. Perlu atau tidak netball players untuk makan atau minum semasa pertandingan? Okey, ini bergantung sebenarnya. Kalau bila melibatkan minum, bila ada ruang dan peluang, atlet disarankan untuk minum bagi menggantikan balik air yang hilang untuk semua proses yang berlaku semasa pertandingan itu tadi. Tetapi untuk sesetengah atlet akan ada yang tanya, bila saya nak ambil sports drink? Mengikut saranan asal, sports drink hanyalah untuk sukan yang moderate to high intensity dan lebih daripada 60 minit. Baru kita perlukan sumber karbohidrat untuk top up semasa permainan itu sendiri. Tetapi untuk netball, kita memang nampak duration dia lebih kurang 60 minit. Mungkin tidak sesuai, tapi ia bergantung kepada jurulatih untuk tetapkan apabila melihat certain atlet tertentu dengan posisi-posisi tertentu yang mana dilihat dia memerlukan keperluan tenaga yang lebih tinggi dan dia mungkin banyak perperluan berlaku menyebabkan dia perlu gantikan electrolyte yang hilang dan juga untuk top up keperluan karbohidrat. Itu semasa, kemudian selepas. Okey, bila kita sebut selepas, maksudnya dia adalah proses recovery ataupun pemulihan itu sendiri. Okey, bila kata recovery, sebaiknya sejurus selepas pertandingan, selepas competition, 30 hingga 45 minit ataupun 45 minit hingga 1 jam, atlet perlu ada small snack yang ada karbohidrat dan protein bagi menggalakkan proses recovery itu sendiri. Ini penting, dan ini lagi penting sekiranya atlet akan ada next game dalam tempoh 1 hari ataupun the next day akan ada game lagi. Jadi perlu selepas, betul-betul sejurus selepas pertandingan terus ada recovery snack ataupun boleh recovery meal terus sebenarnya. Contoh, atlet kadang-kadang dia tunggu balik rumah baru dia nak makan. Jadi dia dah terlepas satu fasa yang penting untuk recovery yang mula-mula 30 hingga 60 minit yang mana perlukan karbohidrat dan juga sumber protein. Jadi ini 3 sebelum, semasa dan selepas. Dan sekiranya lah pertandingan tu back to back, contohnya selepas habis satu competition, dalam tempoh masa beberapa jam akan ada another competition. Ramai juga yang akan tanya, jadi saya ada 2 jam gap, 1 jam gap, apa saya nak makan in between game sebab game terlalu dekat. Okey, kalau game terlalu dekat ni, kita cadangkan untuk ambil snack in between game yang pertama dengan game yang kedua, bergantung kepada jumlah masa yang kita ada. Kalau lebih 4 jam, mungkin kita akan ambil yang heavy meals lah, ataupun lebih complete dan lebih tinggi jumlah karbohidrat dan proteinnya. Tapi kalau tempoh masa 1 hingga 2 jam, mungkin boleh pergi kepada cereal bar, fresh fruits, benda yang simple dan mudah dihadam. Jadi sebelum, semasa, selepas, kita fulfill nutrition strategi ni supaya kita boleh compete daripada awal sampai akhir, seterusnya recovery supaya kita boleh training untuk yang seterusnya. Ini adalah 3 panduan yang paling mudah untuk atlet follow supaya dapat maksimalkan dia punya prestasi sepanjang tempoh perlawanan itu sendiri. Okey. Jadi untuk adik-adik netball, pastikan adik-adik follow guidelines ni supaya adik-adik dapat organize, tahu makanan yang mana yang sesuai untuk dimakan sama ada sebelum, semasa maupun selepas pertandingan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan lihat sedikit tips bagi atlet-atlet bola jaring. Atlet bola jaring adik-adik perlu faham bahawa setiap makanan itu toleransinya adalah berbeza bagi setiap individu. Jadi apa yang sesuai untuk adik mungkin tak sesuai untuk atlet yang lain. Jadi familiarity terhadap satu-satu makanan itu sangat penting supaya adik-adik boleh bersukan dengan baik dan tidak ada masalah-masalah yang melibatkan alergik dan sebagainya. Jadi bila satu-satu panduan diberikan kepada satu-satu individu, ia mungkin berkesan kepada atlet A tapi mungkin tidak pada atlet B. Jadi pada masa latihan, adik-adik perlu sentiasa mencuba pelbagai jenis makanan untuk melihat kesan corak pemakanan dan makanan tersebut kepada diri seseorang. Jadi untuk adik-adik perlu lebih organize, perlu lebih teratur dalam menyusun strategi tentang pemakanan. Pastikan setiap hari ada pengambilan karbohidrat, ada pengambilan protein yang diagihkan ataupun didistributkan kepada semua waktu makan utama. Ini sangat penting. Sebab pengambilan protein yang mencukupi, ia bukan sekadar mencukupi tapi perlu diagihkan supaya protein sintesis dapat berlaku dengan lebih baik. Cukup protein dan diagihkan kepada 3 waktu makan utama dan juga tambahannya kepada snack. Begitu juga dengan karbohidrat dan jenis karbohidrat. Jadi organize betul-betul, kena ada plan, kena rancang pengambilan makanan berdasarkan kalori yang diperlukan. Barulah kita akan elakkan masalah-masalah kekurangan nutrien yang mana boleh mengganggu kita punya performance nanti. Okey, jadi atlet punya keperluan memang sangat tinggi sebab itu perlu dikira dahulu sama ada kita perlu mengambil berapa kalori pada setiap hari. Kerap berlaku atlet mengambil terlalu rendah, kalori yang terlalu rendah tidak mencukupi untuk support dia punya sukan. Pada masa yang sama tak support untuk tumbesaran atlet pada masa yang sama. Jadi ini impak yang tidak baik kepada kesihatan atlet sendiri dan juga performance atlet itu nanti. Jadi pastikan pengambilan tenaga mencukupi pada setiap hari dengan kuantiti yang betul, dengan jenis makanan yang betul. Kalau kata capai juga keperluan kalori tapi jenis tidak capai ataupun porsi peratusan keperluan itu tidak dicapai, contohnya terlebih pengambilan protein, terlebih pengambilan lemak juga akan memberi kesan kepada tubuh badan serta lemak di dalam tubuh badan adik-adik sendiri. Dan untuk atlet bola jaring juga ada satu kebiasaan yang berlaku kata atlet perempuan, kita akan lihat juga dari segi pengambilan iron. Sebab bila atlet perempuan ni kadang-kadang pengambilan iron tidak mencukupi, mungkin disebabkan oleh menses ataupun menstrua, menyebabkan atlet mudah rasa letih ataupun penat dalam dia punya training ataupun dia punya competition. Jadi kalau coach mungkin boleh monitor dengan lebih rapat untuk lihat yang mana atlet mungkin ada masalah tentang kekurangan iron di dalam diet seharian. Jadi semua nutrition strategis untuk netball ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada adik-adik dari segi latihan, lagi segi pemakanan pada setiap hari dan juga dari segi pemakanan semasa pertandingan netball itu sendiri. Selamat maju jaya, jumpa lagi dalam episod yang lain pula.